الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, baginya segala pujian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih kerana terus menjadikan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru sebagai tontonan anda semua. Termasuklah pada pagi Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, yang penuh dengan keberkatan ini, sambil-sambil kita menantikan saat untuk kita solat sama-sama kan, solat Aid. Kemudian kejap je lagi habis je solat Aid, kita dengan sibuklah kan AJK-AJK-nya tu, dengan nak tumbangkan lembu, nak sembelih, nak melapah lagi. Jadi alhamdulillah kita mulakan pagi ini dengan sama-sama kita dapatkan ilmu untuk topik kita hari ini yang sangat istimewa, sangat dekat dengan kita semua, iaitu nilai ibadah haji. Baiklah para penonton sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kenapa dikatakan sempurnakan tu? Dan dari sudut nilai, kenapa ibadah haji ini ada begitu besar nilainya? Tak apa, perinciannya bukan saya seorang, yang mana saya Da'i Hadari tidak kesorangan pada hari ini di studio untuk Hari Aidiladha yang begitu istimewa ini. Saya bertuah kerana bersama dengan ayahanda yang juga pembimbing ketika da'i dulu sehinggalah sekarang turut membimbing kami, yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Aid mubarak ya Ustaz. Aid mubarak, syukur antum bikhair. Alhamdulillah. Amin. Wa antum insya-Allah. Amin. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Syukur alhamdulillah. Dapat menikmati 10 Zulhijjah. Itulah. Tapi yang pentingnya Ustaz, sama-sama kita tak dapat balik kampung hari ni Ustaz. Tapi ada ramai juga yang akan balik selepas solat raya ni. Betul Ustaz, kan? Saya pun akan balik juga, tapi hari ketiga insya-Allah. InsyaAllah. Hari ketiga. Klik Kelantan Ustaz ya? Itulah. InsyaAllah. Macam tahu je. Baik Ustaz, hari ini kita akan temankan sahabat-sahabat kita, terutamanya di rakan Tanyalah Ustaz Allah. Biar Tahu Jangan Keliru, untuk topik kita nilai ibadah haji. Ya. Cumanya para penonton sekalian, kami amat alu-alukan soalan daripada anda semua. Anda boleh terus hubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-1677, ataupun mungkin boleh nak buat ucapan raya ke, tapi jangan panjang-panjang lah ya. Kita nak bicarakan tentang topik. Dan juga anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, sebelum kita nak mulakan dengan muqaddimah, difahamkan Ustaz begitu luas pengalamannya dalam haji ini, dan Allah telah rezekikan Ustaz lebih daripada sekali tunaikan haji. Berapa kali? Dan mungkin boleh kongsikan pengalaman tersebut. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Yang berbahagia anda saya pastinya dihadari, yang nampak makin makin muda lah. Okay. Alhamdulillah. Dan seluruh para penonton di luar sana dengan ucapan Selamat Aidul Adha Al-Mubarak Kull Aam bi khair. Mudah-mudahan tuan-tuan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Soalan dihadari saya nak diairbatir sekarang ni, dah titis pun ya, sebab saya merasakan bahawa bila sebut tentang haji ni, apalagi saat ini, ketika ini di Makkahul Mukarramah, hampir 2 juta, 1,8 juta umat Islam berkumpul, dan hari dah masuk mereka hari yang ke-11 Zulhijjah, menuju ke Mina untuk melontar, dengan mereka bermula di Arafah dengan pakaian yang satu, dalam keadaan bertalbiyah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka soalan hadari mengingat saya baliklah sikit sebanyak, taklah berpengalaman, tapi menikmati suatu keindahan kerana saya Allah rezekikan ini semua rezeki, sebab Allah punya rezeki lah, bukan saya yang
Allah menentukan saya dapat buat haji dalam usia 22 tahun. Masya Allah. Ketika itu mula tahun pertama belajar di Arab Saudi, Riyadh. Alhamdulillah, rezeki dah belajar sana, dapat haji dan berterusan. Tahun ke tahun sehinggalah bila balik dapat pergi lagi hinggalah 8 kali sudah, dan terakhir 2017 yang lalu. Dan 6 tahun itu yang terakhir, kali ke-8. Bukan bicara tentang soal berapa kali, tapi saya merasakan dari hadari, kerana isu ini isu yang cukup dekat di hati kita. Ya. Bila hadari mulakan ayat Al-Quran tadi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah perintah kita supaya sempurnakan haji. Tuan-tuan sekalian, saya nak kaitkan sikit dengan pengalaman sikit sebanyak saya. Kita berusaha ke arah itu. Sepasti yang penting doa, doa dan doa. Kerana menjadi tamu Allah ini bukan soal kita banyak harta. Betul. Kita kaya raya. Gagah. Kita gagah perkasa tubuh badan sihat. Bukan. Ada orang kaya raya tak pergi. Sihat badan tak pergi. Tapi ini merupakan jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pilihan Allah Azza wa Jalla. Maka saya pada masa 22 itu Allah jemput melalui pengajian di sana. Rezeki terbuka untuk ke Mekah. Jadi bukan saya kaya pada masa tak ada harta pun. Bahkan pergi di atas beasiswa kerajaan Saudi. Tetapi dapat buat ibadah haji. Hari ini pun sama kita dapati ramai kalangan rakan tolong kita. Miskin harta. Ya. Tapi doa tak pernah putus kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana mereka tahu dalam hubungan dengan Allah ini, kemuncak daripada sembahyang kita, ibadat puasa kita, zakat kita, kemuncak ialah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang membina keimanan kita, padang Arafah. Pakai satu dengan ucapan pula, labbaik Allah, ya aku datang ya Allah. Meninggalkan keluarga, anak, pinak, harta benda, rumah tangga, datang menghadapmu. Bukan senang, Ustaz Daria, dalam kepayahan. Pengalaman saya rasa tahun 45 itu, Sudan Arab bukan macam sekarang. Tak ada sedikit pun tumbuh-tumbuhan. Kemudahan. Tak ada kemudahan. Ya. Jalan kaki kami. Ketika melontar, jamrah sekarang 4 tingkat, dalam saya ingat baru berapa puluh tahun. Dan berbumbung. Dah berbumbung 4 tingkat. Dulu masa saya mula buat haji 85 itu, masih dalam keadaan itulah lokasinya. Yang asal. Itulah Aqabahnya, Al-Wusta, itulah asalnya. Kita boleh merasai, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau saya menangis hari ini, ada munasabah. Sebab mengajar saya bagaimana nikmat haji itu suatu nikmat yang bukan kepala. Sebab itulah ada ulama yang kata seorang buat haji itu, dia sedang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk dibentuk kemudian hatinya yang kotor, bersih. Yang kurang baik, jadi baik. Hati bakarat, cuci kembali. Yang penuh dengan maksiat, kembali kepada keinsafan. Ini semua merupakan rezeki. Sebab itulah kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah ya Tuhan kami, mana yang belum pergi, kita doa banyak-banyak. Tekad dengan azam yang kokoh tinggi. Moga Allah akan beri peluang insya-Allah. Ya dah pergi. Ingatlah anda telah berada di lorong hidup yang betul, yang telah betulkan kehidupan anda demi untuk kebaikan beragama. Itu sekadar mukadimah saya lah. Allahu Akbar. Baik Ustaz, itu bukan sekadar satu pengalaman, bukan sekadar satu perkara yang Ustaz katakan tadi, Ustaz mengalaminya fasa demi fasa daripada tak ada kemudahan sehinggalah 2017 saya yakin. Lengkap. Tempat sa'i pun ada bumbung. Lengkap. Cumanya Ustaz, para penonton di luar sana perlu faham. Bila kita bicarakan tentang nilai ibadah haji, ia mesti dikaitkan dengan mabrur. Sebab tidak ada gunanya jika menunaikan haji, mabrur tidak menjadi objektif utama. Haji mabrur, apa dan bagaimana ia penting? Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita patut faham ialah haji ini suatu saat kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dengan jiwa, dengan hati, dengan perasaan, dengan keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Bila Allah sebut Al-Quran Al-Karim, walillahi ala nas hajjul baiti. Bagi Allah, kamu tunaikan haji. Ayat lain pula Allah sebut kepada kita, wa'adzim finas, serulah kepada haji. Tuan-tuan sekalian, ia seolah kalau saya boleh sebut dalam bahasa mudah, satu proses. Proses penyucian, proses pembinaan, proses pentarbihan. Sebab kalau kita buat haji, kita nak apa sebenarnya? Redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila sebut al-mabrur, jelas
Apa nama mabrur itu? Tuan-tuan, bermakna kita ada perubahan. Itu mabrur, iaitu titik perubahan yang merubah segala tingkah laku, akhlak, perangai, sikap watak kita. Dengan maksudnya kita akan istiqamah dengan agama. Mabrur lah. Kalau kita dulu dalam keadaan saya lah mungkin tidak orang lain, tak berapa nak jaga ibadat. Allah. Bukan tak ibadat, tak jaga ibadat. Dia ibadat agak lewat solatnya, kadang-kadang bercakap, kadang-kadang tak berapa elok. Dengan haji, kita akan berubah. Mabrur itu makna kita berubah sikap watak kita. Bukan jadi pendiam tak bercakap. Betul. Bukan. Betul. Tetapi nilai kita makin berubah kepada arah kebaikan, kebaikan. Sebab itulah saya menukilkan sedikit apa diungkapkan oleh Ibn Al-Mubarak tentang mabrur haji. Dia kata apa? Kata Ibn Mubarak, mabrur haji ini bermaksud ialah kita membina sebuah kehidupan yang baru. Bukan baru saja wajah, akhlak, iman, agama dan sikap. Itu benda mabrur. Maksud kita membina sesuatu kehidupan yang baru dan maksud perubahan berlaku. Kalau dulu seorang ayah contohnya, kita contohlah, dulu ayahnya asyik cakap dalam keadaan melepas je. Ya, nak kata-kata pada anak, mungkin katakan contoh, ya. pada barat. Ni dah pergi Mekah tu, balik-balik tu. Ya. Tak adalah pada barang tu. Bercakap benda baik-baik. Tak ada nak kata kamu ni bodoh ke bangga pada, tak ada. Kalau dia suami yang dulu masa sebelum ke Mekah, asyik tenang terajang je. Allah. Salah sikit, pukul isteri contohnya. Ya. Tangan tak pernah tak tumbuk ni, 3 kali seminggu, 3 kali seminggu. Contohnya. Dia pergi Mekah tu, anda seorang suami. Tak ada sifat tu dah. Harus suami yang harmoni, akhlak mulia. Anda ada kekuatan iman. Mengajar anda untuk berubah sikap. Contoh. Demikian dalam akhlak yang lain. Jadi baru tuan-tuan, ialah suatu perubahan total. Akhlak, sikap, watak, moral dan juga keimanan. Tercapai ke tidak? Akan tercapai. Akan tercapai. Sebab itu kita pergi ke Mekah dengan hasrat. Nak balik-balik dalam tiap perubahan. Akan tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang memiliki hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis. Allah tahu tentang rahsia hati kita. Hasrat kita, kemahuan kita, niat kita, keinginan Allah tahu. Nak berubah tak berubah, Allah akan campak. Sebab Allah lebih berkuasa untuk campakkan hidayah kepada. Tuan-tuan sekalian, jelas dalam beragama ada orang boleh berubah dan boleh berubah dengan izin Allah. Kerana haji merubah kehidupannya. Maksudnya Ustaz, bukanlah kita sekadar daftar, kemudian menantikan giliran, kemudian pack barang dan terus pergi dan balik dengan bangganya membawa gelaran haji dan hajah. Silakan Ustaz. Dia begini. Yang penting ialah semua itu akan berlaku. Kena pack barang, terutama sekali kena daftar haji. Betul. Ya. Itu kena. Saya rasa kena sambut juga apa yang diungkapkan oleh Ketua Rombongan Haji Malaysia sekarang, Datuk Sri Said Salim Abdul Rahman. Dia kata apa? Siapa yang baru daftar haji sekarang ini, untuk Jun tak silap saya, dia akan dapat pergi, kalau ikut kepada dia punya salurannya setelah 148 tahun. Allah. Maknanya umur 150 kot baru pergi balik. Itu prosesnya. Daftarlah. Bila kita daftar, kita niat tidak. Yang penting ialah dengan niat hati yang baik. Soal daftar, kita daftar. Mesti. Yang keduanya ialah bagi saya ialah keinginan kita itu membara. Nak berubah sikap watak. Soal pack bag, nak letak baju banyak mana, nak bawa barang banyak, itu soal kedua. Tapi sekarang soal nak bina keimanan, bina hati dan bina jiwa. Itu lebih utama. Aku nak berubah kerana Allah. Aku ni hamba pendosa. Sebab itu bagi saya masih ingat guru-guru kami masa mengajar dulu, masa mengajar dulu, dia pernah sebut kepada kita, kami dia kata apa? Kamu tetap selama-lamanya insan yang paling kurang, yang paling hina. Sebab apa? Kehinaan kamu kerana dosa kamu lakukan. Allah. Sebab apa? Sebab kamu adalah pendosa. Kamu tu kita sekali lah, maksudnya dia sekali lah. Sebab itulah maka mereka, bila kita pendosa, ada jalan kita nak balik pada Allah Azza. Salah satu jalannya, Allah terima kita untuk dimakbulkan doa di padang Arafah. Sebab tu saya sebut sentiasa dan hadari dalam bahasa saya lah. Kalau kita ke Mekah ni tuan-tuan sekalian, yang dah pergi tu, yang sekarang di Mekah, kita nak bumikan dosa kita di mana? Padang Arafah. Seolah-olahnya padang Arafah kita berwukuf dalam 7 jam 8 jam itu, ataupun sekitar 7-8 jam itu daripada zuhur sampai kepada maghribnya, kita seolahnya angkat dosa kita sebanyak mungkin, bumikan saja di situ padang Arafah. Bukanlah maksud kena gali, tidak, tapi dosa macam itulah. Betul. Dengan air mata, dengan tumpahan air mata, dengan keinsafan, dengan penuh kesungguhan. Soal kita sedang bumikan dosa aku 40 tahun lalu.
di bumi Arafah. Tinggalkan. Baik. Jangan jangan balik. Baliklah dalam hati yang suci. Ini falsafahnya. Baik Ustaz. InsyaAllah kejap lagi kita akan ulas dengan lebih lanjut tentang di Arafah itu apa yang berlaku dan apa istimewanya Arafah itu. Cumanya firman Allah, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Lagi dan lagi kita akan bincangkan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Tanyalah Ustaz, istimewa Aidil Adha hari ini kami bawakan kepada anda satu topik yang sangat istimewa, iaitu nilai ibadah haji. Dan saya Da'i Hadari temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan. Cumanya saya tidak kesorangan, yang mana saya masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Baiklah, saya nak bawakan satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Baihaqi, yang mana Nabi SAW bersabda, "A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahri thumma yaumul qarri." Yang bermaksud hari yang agung di sisi Allah adalah hari raya Korban. Kemudian hari menetap di Mina, iaitu pada hari ke-11 dalam bulan Zulhijjah. Subhanallah, amat beruntunglah bagi mereka yang merasai keistimewaan ini. Baiklah, Ustaz, ada satu soalan yang mana ditanyakan oleh Casey di Facebook kita ni, katanya, mohon pencerahan, apakah nilai haji yang sebenarnya sehingga buatkan seorang insan sanggup berhabisan duit untuk ke sana dan kesannya, tapi setelah pulang dari menunaikan haji seakan-akan tiada erti buatnya bila cara kehidupan seharian yang tidak berubah, Ustaz? Silakan. Baik, pertama sekali dalam isu semacam ini, kita penuh keyakinan bahawa istita'ah itu penting. Ya. Antara istita'ah itu ialah kita ada kekuatan harta, wang ringgit. Itu rezeki. Dan sebaik manusia memanglah kita tak nafikan orang berharta patut dahulukan ke Mekahnya. Jangan tunggu dalam usia dah lanjut pun nak pergi. Betul, orang sekarang bagi saya orang muda-muda ni ada harta, berduit, beruang, bukan beruang, itulah itu, beruang, ya, kena baca betul-betul ya. Dia muda macam Dayadari dalam keadaan duit ada contohnya. Alhamdulillah. Aula kita dahulukan daripada yang lain-lain. Sebab apa? Peluang haji ni bagi saya adalah bagi orang muda amat penting. Sebab haji perlukan tenaga yang kuat. Betul. Tenaga yang ampuh, tenaga yang begitu konsisten. Nak pergi, nak berjalan, bangkit, bangun, nak bergerak sana sini. Ya. Tapi kalau dah satu usia yang tahapnya orang dah mula tolak kita dari belakang, susahlah juga untuk pergerakan. Ya. Nak ibadat pun susah dalam kelompok orang ramai. Jadi itu cabaran. Bagi saya nak kait tadi harta. Bila ada harta ini, tuan-tuan, demi Allah, jadikan sebagai laluan kita untuk menuju kepada Allah. Pertama sekali kata ulama, kalau kita ada harta, kita pergi awal, Allah berkati insya-Allah harta kita. Insya-Allah. Anda seorang ahli perniagaan, insya-Allah Allah buka lagi lorong-lorong perniagaan yang lain. Sebab anda telah habiskan harta untuk Jalan menghadap Allah Azza di Makkatul Mukarramah. Buat haji contohnya. Jangan bimbang. Allah ganti balik. Ini di antara apa yang sebut Quran pun. Dan firman Allah SWT, wa ma taf'al min khairi, yang apa kamu buat Allah tahu. Rahsia hati kamu baik. Cuma tinggal lagi soalan kes tadi ialah seorang itu berhabisan. Betul, nak ke Mekah kalau package biasa sekian-sekian banyak tak sebutlah. Betul. Kalau package besar ratusan ribu. di bawah ya. Furada ya. Ya, maksud pentingnya lah berhabisan. Ya. Kita tengok balik tuan-tuan. Kita berasa kenapa? Berhabisan kerana nak beribadat, nak merapati Arafah, nak mendekati Muzdalifah, nak masuk Masjidil Haram, Nabawi, kemudian ziarah Madinah, banyak benda. Semata-mata untuk kita taqarrub ila Allah, dekat kepada Allah. Tiba-tiba kata Casey tadi, ada orang berhabisan dengan wang ringgit banyak, tiba-tiba tak ada titik perubahan. Apa nilainya? Ini yang saya pun terasa. Erti seolah kita mengambil sikap, orang kata apa, sikap yang tidak matang. Berhabisan di padang Arafahnya, Ya. di Mekahnya, di Madinah dengan rezeki begitu banyak, tiba-tiba kita nak ada perubahan hidup. Ini seolah-olah kita tidak matang dalam urusan hidup kita. Saya tak kata lebih lah. Kalau tak matang tu kira dah ringan sikit lah.
tidak matang. Sebab itulah dalam hal ini amat rugilah kita. Berhabisan kita semata-mata dalam keadaan kita kerugian masa, tenaga. Ibadat sana tiba-tiba perlu tidak ada perubahan dalam hidup. Sebab itu bagi saya kesi, saya jawab bagi saja, anggaplah bila kita dah ke Mekah, sekalipun kita ada wang yang banyak, kita sedang datang untuk membina kehidupan yang baru. Maka alangkah bijak seorang insan pula yang duitnya banyak. Ke Mekah dengan harta yang banyak tadi, dengan pakej besar. Balik-balik dia boleh berubah. Anda telah berjaya meletak di anda tempat yang sebetulnya. Wallahu alam. Baik. Cantik juga pihak penerbit dan juga kru penerbitan. Sebab apa? Kita ambil juga soalan yang tadi itu dari yang memerhati. Yang ini yang diperhatikan pula. Soalan daripada Intan Zurina, katanya, Ustaz, adakah penanda aras masyarakat terhadap moral of conduct jemaah yang baru pulang menunaikan fardu haji terlalu tinggi sehingga ada jemaah yang kurang senang kerana sering dinilai ibadah haji mereka? Nanti silap sikit je orang cakap, nama je baru buat haji, tapi perangai tengok dia buat silap lagi. Macam mana tu Ustaz? Dia begini, dua-dua pihak kena adil. Ya? Yang pertama bagi pihak yang melihat, jangan nak menghukum saja. Cari salah. Tengok cari salah. Kawan aku ni kenal sangat perangai dia, belum ke Mekah. Balik macam tu juga. Apalah kau ke Mekah? Saya rasa bukan medan kita untuk menghukum orang lain. Betul. Sepatut kita ni doa kepada dia. Betul. Ya Allah, ya Tuhanku, kawanku ni seorang hamba Allah yang dulu tak jaga ibadat. Nak ke Mekah dia. Ya Allah, minta, ya Allah, tolong ya Allah, kekalkan imannya, takwanya, kekalkan hati yang baik. Patut macam tu. Ni kita nak balon saja, tak kenalah. Kita waktu doakan. Kemudian sekalipun kita nampak dia buat silap, itu adalah manusia. Jawapan kita ialah kita tegur. Betul. Jangan beri tekanan. Mat, kau ni alhamdulillah haji dah selesai, kau seronok, tapi kau buat tu silap. Jaga sikit. Itu tanda seorang hamba Allah yang bijak. Betul. Sebab dia menegur dengan penuh ikhlas. Sebab dia nak selamatkan kawannya. Betul. Ni kau dituhuk ke balon lah. Kau ke Mekah, tak ada barakah lah tu. Tak mabrur lah. Tak kena. Itu bagi pihak orang. Kepada kita pula, secara moralnya kita dah ke Mekah ni, kita ingat baliklah. Kena jagalah. Jagalah, sebab kita dah mengaku kepada Allah Azza wa Jalla, kita hamba yang lemah. Padang Arafah ni tuan-tuan, saya tengok tempat kita menangis lah sebenarnya. Betul. Pengalaman saya tak tengok, tak ada orang termenangis pada Arafah. Tak ada orang di Arafah duduk bersandar di tiang sambil senyum-senyum, tak ada. Berarti tengoklah, dalam beberapa situasi, air mata tumpah, apalagi di seorang isteri. Kadang-kadang perlu suami isteri itu. Air mata tumpah tu, menyesal tu. Adalah tu ungkapan, minta makan abang, yang maafkan abang, kita ni ada kesilapan. Kadang-kadang mak dengan ayah, kadang-kadang mak dengan anak. Maknanya, ada nilai situ. Nilai pun, minta keampunan Allah Azza, minta keampunan. Pada masa itu bagi saya, orang yang berkaitan patut insaf lah. Betul. Aku dah ke Mekah dulu, aku minta ampun. Aku dah minta penyesalan di dosa aku. Aku nak berubah lah. Kekalkan dan cubakan. Cuba, kita tuan-tuan sekalian, saya tengok satu perkara dalam hidup beragama ni, ialah itu mungkin di antara poin yang saya rasa ialah, sebenarnya kita dalam soal titik berubah ini ialah, kita ada dua perkara kita perlu lakukan. Pertama, tuan-tuan, doa dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang kuasa hati kita. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil. Ini hadis Nabi sallallahu Habib Abu Dawud. Nabi ajar kita baca doa ni. Kita mari kepada ya Allah, perelokkan aku punya kehidupan ini. Penghujung aku dalam iman, dalam keimanan, dalam kebaikan. Tolong ya Allah. Allah bahsin aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhir. Itu satu. Doa banyak-banyak. Satu doa lah, banyak doa lah. Kemudian yang keduanya lah, kita cuba mengekali. Istiqamahkan apa kebaikan kita buat walaupun kecil. Istiqamahkan. Kita dulu pada masa sebelum ke Mekah, bakhil lah juga di sudut nak menyumbang ini. Contoh bakhil. Kita dah ke Mekah, kita faham antara nikmat aku harta ilmu menyumbang. Sumbang, tak banyak pun tak apa, tapi istiqamah. Allah. Lakukan. Dulu sebelum ke Mekah aku tak berapa nak rajin, nak mengaji, belajar agama. Istiqamahkan, hadir. Tak boleh datang hari kita peringkat awal datang 2 hari sekali contoh, tak apa. Kita berterusan. Akhirnya kita akan jadi satu kehidupan yang baik. Betul. Kita pada masa sebelum haji ke Mekah, kita dalam keadaan panas baran tadi, kita cuba kontrol, nak barang nak angkat nak suara, istighfar banyak-banyak, astagfirullahalazim. Sepatutnya lebih matang. Lebih matang. Jadi saya rasa ini antara langkah kebijak kita kepada orang yang kalau dia nak hidup keadaan moral yang baik tadi.
Tapi kepada pihak kedua tu tolonglah, janganlah nak hukum orang jangan saja. mencari kesalahan Kesalahan saja. jangan. Baik, saya tertarik tadi dengan apa yang Ustaz nyatakan berkaitan dengan sedekah juga. Jadi kalau sebelum ya untuk tunaikan haji tuan-tuan puan-puan, rasa macam sedikit bakhil. Janganlah dah tunaikan haji, dia jadi haji bakhil pula. Bila jumpa Cikgu Murni bukan main lagi ya. Parah tu, haji bakhil parah tu. Baik. Okey Ustaz, saya ada satu soalan yang mungkin mewakili para penonton di rumah. Bila sebut tentang ibadah haji, daripada niat ihramnya sehinggalah akhir iaitu tahallulnya, kita dapat perhatikan ibadah ini menjadikan tetamu Allah, Dhuyufur Rahman, dididik mengenai kesederhanaan perkataan, tak boleh berkata yang tidak elok, kemudian perbuatan, kena jaga segala pantang larang. Kemudian pemakaian, kita tengok semua sama, pakaiannya putih sahaja, tak kira apa jua latar belakang dan lain-lain. Apa komen Ustaz? Itulah di antara barakahnya pada haji ini sebenarnya. So, kalau kita renung balik kepada soal haji ni, daripada awal kita ihram tu kita dah rasa dah. Ya? Ketika berniat nak ketika kita dah ihram di miqat, niat nak buat haji Allah. Dengan ihram tu kita dah rasa dah. Allah. Aku dah meninggalkan segala pakaian yang hebat-hebat. Dengan nilai pakaian mungkin ribuan. Ihram berapalah harganya. Betul. Dan tak berjahit pun. Tak berjahit pun. Dengan jubah kita yang cantik begini, jahitannya dengan samping lengkap, dengan songkok, dengan macam-macam. Tiba-tiba kepalanya tak apa-apa di atas. Dan tak ada pakai, melainkan ihram tu dipakai. Jadi kita dapat rasa dah perasaan kita pada masa itu. Allah cuba nak kembalikan kita kepada soal moral agama itu sendiri. Apa dia? Kamu insan yang hina, kamu lemah, kamu kerdil, kamu tak ada apa-apa. Yang kamu ada selama ini pun bukan hak kamu. Hak kamu sebenarnya ialah kamu tak ada apa-apa. Sebab itulah saya ingat satu ayat Al-Quran. Dalam satu ayat Allah sebut kepada kita apa dia? Dalam satu ayat Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika melahirkan kata Allah Azza wa Jalla dalam satu ayat, saya pun sekarang nak ingat balik ni. Kita kadang-kadang macam itulah. Betul. Kita kadang-kadang datang ingat, hilang ingatan balik. Allah sebut kepada kita, bila kita lahir dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Tak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kamu ketika lahir kata Allah, kamu tak ada apa-apa. Lahir kita keadaan bertelanjang, minta maaf sebut keadaan bertelanjang. Tak ada apa pakaian. Cuba tengok keadaan kita sebenarnya. Yang kita pakai kemudian sampai pakai pakaian beribu harga, jam harga beribu, dengan spek pun berapa? Ada 500 satu ni. Kopiah pun harga 100 contohnya. Satu pakaian sampai 5,000. Ya. Itu semua daripada siapa? Sebenarnya sekali kita pakai 5,000 harga daripada Allah Azza wa Jalla. Betul. Rezeki Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah berhak balik. Ambil balik. Cara Pinjaman Allah balik. sahaja. Bila kau buat haji, tinggalkan semua itu. Pakaikan ihram dalam keadaan harga tak mahal mana. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, kamu lahir, kamu tak erti apa-apa. Tapi aku yang berikan kamu as-sam'a, pendengaran, wal absar, hati, wal af'idat, hati, penglihatan, absar, untuk kamu jadi hamba syukur pada Allah. Jadi tema ini, tema kita kena bawa lah. Termasuklah bukan soal kesederhanaan. Pakaian, akhlak sama. Sebab kita di Mekah, masa buat haji, dilarang kita, la rafatha, tak cakap benda-benda seksual, menafsu, kan bernafsu. Wala fusuq, tak cakap benda, tak buat benda-benda yang fasik. Kata ke orang, maki hamun orang tak pasal-pasal, kawas bilik tak kena cara, maki saja, contohnya. Wala jidal, tak boleh berbantah-bantah nak tunjuk kita ego kita, bergaduh tak boleh. Ini semua proses sebenarnya. Dan kita lebih selamat kalau kita faham ini untuk kita masyarakat yang harmoni, aman bahagia. Kalau tidak, kita masih mengekali akhlak jahiliah, sedangkan Mekah dah pergi bukan banyak kali, 6 ke 8 kali pergi. Akhlak tak berubah. Rugi kita tuan-tuan. Ini bukan untuk orang lain, untuk saya sendiri. Wallahu a'lam. Para penonton sekalian, mungkin kalau kita seseorang yang berpangkat besar masuk ke dalam dewan, MC ataupun pengacara majlis akan menyebut ketibaan div kehormat. Tetapi apabila kita tiba di tanah suci Mekah untuk tunaikan haji, gelaran kita dengan semua orang sama, iaitu Dhuyufur Rahman. Tidak ada keistimewaan. Baiklah, lagi dan lagi kita akan sembang-sembang terus bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kepada anda semua kerana terus menjadikan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru sebagai pilihan anda semua. Dan hari ini Tanyalah Ustaz istimewa Aidil Adha, kita bincang-bincangkan, kita dapatkan ilmu berkaitan dengan nilai ibadah haji. Dan saya sangat bertuah dan anda juga, kita kena rasa sangat bertuah kerana hari ini kita dapatkan ilmu bersama dengan yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Baik Ustaz, sebelum kita nak raikan lagi dan lagi soalan daripada para penonton, saya nak tanyakan satu soalan yang mungkin ramai juga sentiasa tertanya-tanya. Kain ihram ini, ya benar, mungkin ada juga dibolehkan jika tak ada kain ihram itu warna putih, dibolehkan pakai warna lain. Tetapi kita dituntut untuk mengutamakan warna putih. Bahkan semua jemaah haji tanpa mengira latar belakang akan memakai kain ihram yang sama warnanya. Apakah maksud di sebalik kain ihram yang sama warna ni Ustaz? Tuan-tuan, puan-puan semua, warna putih al-bayad ini suatu di antara warna yang kalau ikut kepada hukum awal adalah warna kesukaan Nabi SAW. Al-bayad daripada sebut tabayyadu, nak kemudian dalam keadaan berputih-putih pakaian tu. Satu yang keduanya ialah itulah satu ketentuan yang Nabi telah lakukan. Kerana Nabi bila bermula dengan ihram baginda salam, Nabi pakai pakaian yang putih. Sekalipun dibolehkan, tak ada salah kalau seorang itu berihram dengan kain warna hijau. Tak salah, selama tak berjahit tak ada masalah. Tetapi dalam sunnah Nabi dalam berihram, Nabi menggunakan kain putih. Itu sahaja Nabi lakukan. Maka di situ bagi saya merasakan kalau tengok kepada pandang-pandang ulama yang luas pandangan mereka, misalnya satu kesatuan, satu al-wahdah, kesatuan yang cuba untuk kita angkat dari sudut agama untuk menyatakan kita punya kesucian hati. Kerana pelambangan kita punya pakai itu ada hati kita. Kita nak bersihkan kita hati macam kain putih. Betul. Nak bersihkan jiwa macam kain putih. Kerana sifat kain putih ni bersih macam kita pakai putih kan. Betul. Nampak indah, nampak elok, walaupun kadang-kadang perlu jaga dengan baik. Mudah kotor, tapi kita rasa seronok. Ada lambangnya. Sebab dalam hidup beragama ini Allah minta kita supaya bersihkan hati. Bersihkan jiwa. Betul. Bahkan dalam Quran pun banyak menyebut ayat tentang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat beruntung orang yang bersihkan jiwa raganya. Bersih maksud apa? Makna yang kotor dibersihkan, yang hitam diputihkan, dosa diampunkan. Maka nilai itu kita bawa dalam konteks ihram. Suatu seorang hamba Allah, bila dia dah mula ihram bermiqat dengan tujuan haji, dia mula mengucap kepada Allah pada dia, labbaik Allahumma labbaik. Ya Tuhan, aku datang sekarang. Aku datang ni bukan datang biasa. Hati aku ni kotornya banyak. Aku nak bersihkan sekarang macam kain putih aku pakai sekarang ni. Aku datang labbaik Allahumma, ya Allah aku datang kepadamu ya Allah, jauh aku datang ni meninggalkan keluarga dan isteri. Aku ni banyak dosa ya Allah. Hati ni berkarat dengan dosa macam-macam. Tolong bersihkan macam kain putih ni. Jadi ada pelambangan. Satulah di antara pandangan menarik saya baca ialah pandangan daripada Al-Imam Hasan Basri. Dia kata apa? Dia kata bila kita dapat memutihkan hati kita dengan cahaya iman, itulah suatu kejayaan besar. Putihkan hati dengan keimanan. Betul, orang ke Mekah ni tujuannya apa? Putihkan jiwa, putihkan hati, putihkan perasaan, sucikan segala-galanya. Jadi pelambangan itu adalah satu pelambangan besar. Kemudian yang keduanya, di sudut ihram tadi, kita sebut tadi untuk satukan kita. Tak ada titik bezanya. Kalaulah takdirnya dalam hukum ihram ini boleh. Orang kaya boleh pakai. Bebas nak pakai macam mana. Orang miskin ikut pakai. Kita tak rasa nikmat berarafah itu. Betul. So apa sebelah kita hamba Allah ni dengan baju mewah. Tengok-tengok paling tidak harga 10,000 contohnya. Aku pakai pakaian harga 500 tak sampai. Jiwa kita tak akan sempurna. Hati kita akan baik, tuan-tuan. Sebab itulah saya merasakan bahawa apabila Allah tentukan begitu hukumnya, Nabi tu cantik sekali. Untuk satukan kita, yang kaya jangan rasa kekayaannya, yang miskin tak rasa kemiskinan. Semua kita hamba Allah yang satu. Tujuan yang satu, matlamat yang satu, kepada Allah Azza wa Jalla. Cantik sebenarnya. Baik. Dan proses itu demi untuk kelangsungan hidup. Betullah kita jangan setakat padang Arafahnya. Nak bawa sampai bila-bila. Saya hormati
dari hadarin Alhamdulillah, ya. dengan akhlak, dengan jiwa, dengan perasaan. Hadirin pun saya dengan Ustaz. jiwa akhlak yang baik sebab kita nak hidup suasana yang baik. Ya, betul, Itulah kesan daripada haji sebenarnya. Sebab tu bagi haji tuan-tuan, dia membina manusia bukan mengutuhkan manusia. Allah. Membina hati bukan merosakkan hati. Ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, saya tertarik dengan apa yang Ustaz nyatakan tu kerana ia mirip dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Bilal bin Rabah. Dalam kitab Rahiqul Makhtum, kitab sirah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, dinukilkan bagaimana Bilal bin Rabah menyatakan antara sebab utama beliau memilih Islam kerana tidak pernah ada suatu pun yang menyantuninya seperti adik-beradik. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantuninya. Kerana itulah hatinya terbuka ketika itu. Sedangkan Rasulullah, kita pun sedia maklum Ustaz ya, berketurunan yang mulia, Bani Hashim. Tetapi siapakah Bilal bin Rabah? Tetapi Rasulullah menganggap Bilal bin Rabah sebagai adik beradiknya. Sekandung sebab ya tuan-tuan. Baik Ustaz. Ini juga satu soalan yang mewakili para penonton di luar sana sebab ramai yang begitu berharap untuk menjadi Duyufur Rahman. Bahkan mungkin saya minta izin untuk sebutkan ada juga yang pernah menjadi mangsa penipuan scam ataupun haji ini. Ibadah haji. Bahkan ada yang tak dapat pergi mewakilkan untuk badal haji. Juga pernah ditipu dalam badal haji. Disebutkan dalam hadis sahih Muslim bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya hari Arafah ni hari pengampunan dosa, pelepasan azab api neraka dan kemegahan bagi orang yang berwukuf di Arafah. Betul. Jadi inilah kenapa begitu ramai yang berlumba-lumba nak ke sana Ustaz. Cumanya bagaimana kami yang tak dapat pergi Ustaz? Tak ada peluang. Sedangkan hari Arafah itu rupa-rupanya bukan sahaja memberi kebaikan kepada mereka yang berada di Arafah, tetapi rupa-rupanya Islam itu hebat. Kita yang berada di sini juga dapat merasai kehebatan hari Arafah. Betul. Boleh Ustaz ceritakan apakah kehebatan itu? Kalau saya nak kaitkan perbincangan panjang, tapi saya nak ambil satu sudut saja. Pertama sekali Allah SWT Maha Kaya. Allah adil pada semua hamba-Nya. Yang datang ke Arafah sebagai tetamunya, itu hamba yang terpilih atas faktor dia punya kemahuan, keinginan, istita'ahnya ada. Ada orang yang tak pilih. Mungkin atas faktor, mungkin bukan Allah tolak dia, tapi Allah beri satu masa yang lain. Jadi dalam situasi ini, ada orang dapat ke Mekah. Ada orang tak boleh ke Mekah. Tuan-tuan sekalian, kita kena adil dengan Allah Azza wa Jalla. Sekalipun kita tak ke Mekah, tapi ruangnya ada. Apa ruangnya? Contohnya, saya ambil 10 hari pertama Zulhijjah. Apa jaminan daripada kita oleh Nabi SAW? Ma min ayyam al-amalu salih fihin ahabbu ila Allah min hadhil ashur. Kata Nabi SAW, 10 hari pertama itu hari yang penuh dengan kemuliaan bagi orang yang tak ke Mekah khasnya. Dengan zikir, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, sedekah, derma, dengan taubat istighfar. Tak ke Mekah kita ni. 10 hari pertama, kita guna kesempatan. Sahabat di Mekah saya dapat keampunan, keselamatan. Kita pun dapat benda sama. Mereka di Arafah, dengan wukuf mereka, air mata tumpah menangis. Dengan penuh keinsafan, mereka dapat segala. Kita di sini, hari 9 Zulhijjah, macam semalam. Nabi sebut kepada apa? Kepada ahtasibu ala Allah. Aku berkira bahawa Allah akan ampunkan dosa hamba Allah ini setahun yang lepas dan tahun sekarang. Maksudnya apa? Sekalipun kita ke Mekah, Allah sediakan pintu keampunan kepada kita. Hari ini kita tak ke Mekah, tapi tuan-tuan buat ibadat korban. Kejap lagi insya-Allah, selepas haji, selepas raya, selepas solat raya. Ibadat korban ni apa dia tujuannya? Dekat kepada Allah, diampunkan dosa, kerahmatan. Jadi tuan-tuan sekalian, apa kita nak kata? Allah Maha Kaya. Allah beri kita ruang peluang yang besar untuk kita merapatinya dengan keampunan, keselamatan, kerahmatan, baik di Mekah, baik di sini. Yang penting di sini kita tuan-tuan, hati kita menentukan. Kalau hati kita bersih, jiwa kita tenang, lapang bahagia, kita akan cari kita. Cuma memanglah antara tanah Arafah dengan tak sama. Tetapi kelebihan di sini ada dengan kita konsisten amal kita. Jangan kecewa hadari. Jangan kecewa sama sekali. Pentingnya kita tunaikan hak Allah, tugas ibadat jangan kita abaikan. Rahmat akan sampai,
jemputan Allah akan tiba pada satu masa akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, amin rabbal alamin. Baik Ustaz, ada satu soalan daripada Muhammad Khairul di Facebook kita yang bertanyakan, boleh tak Ustaz berikan sedikit pendapat jika seseorang baru balik dari haji, bila di tanah haram memang selalu iktikaf dan datang masjid berjemaah 5 waktu, tapi ketika pulang ke tanah air, masjid pun haram tak datang, atau balik pula, masa di sana Masjidil Haram, tapi bila dekat sini, masjid pun haram tak datang untuk berjemaah 5 waktu bagi lelaki. Apakah itu petanda mabrur atau tidak ibadah hajinya? Adakah kita boleh ukur dari sudut itu? Okey. Pendapat saya lah, sebab kata Khairul minta pendapat. Daripada mana? Daripada Jemaah Al-Qaryah Masjid Al-Husna, Bandar Sunway. Tuan-tuan sekalian, pertama sekali, asas yang utama dalam kita buat haji antaranya ialah kita nak membangun istiqamah dalam beramal. Al-istiqamatu fil amal. Ini penting. Suatulah kita minta pada Allah Azza wa Jalla. Saya kira antara bacaan doa yang jangan kita alpakan di tanah suci Makkah, depan Kaabah, di padang Arafah, salah satu jangan kita lupai ialah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, tolong teguhkan aku di atas ketaatan. Dengan maksud kita minta Allah berikan kita kekuatan untuk jaga solat fardu berjemaahnya, untuk jaga ibadat zikir tasbih secara konsisten. Kita di Mekah boleh baca Quran dengan begitu lancar dan begitu cantik, menarik, duduk sejam tak rasa apa, zikir tak ada gangguan. Kita kekal. Termasuk tadi bab solat tadi. Ya. Solat di Masjid Haram tadi. Tuan-tuan sekalian, pentinglah kita kena faham istiqamah penting. Istiqamah. Ini semua balik kepada soal pribadi masing-masing. Betul. Siapa boleh tegur kita? Kita di sendiri. Aku dulu di Mekah, masuk waktu subuh 4.20 pagi katalah contohnya. 3 pagi dah mula bergerak ke masjid. Menanti azan pertama. Azan kedua masuk solat. Kadang-kadang lepas solat subuh duduk di masjid lagi berzikir. Kenapa aku boleh macam tu? Ini kampung aku tak mampu nak buat. Kenapa? Balik pada soal kita. Mana kita kehilangan istiqamah. Saya sebut ini sebab apa? Sebab kata para ulama, antara pandangan, saya ingat pandangan Hasan Basri, tak silap saya, dia kata apa? Satu di antara kerugian paling besar dalam beragama ialah kita kehilangan satu rezeki. Apa rezekinya? Istiqamah. Ini bahasa ulama. Satu kerugian paling besar dalam hidup ialah kita kehilangan satu rezeki. Apa dia? Istiqamah. Dikatakan rezeki istiqamah tu rezeki da'i. Maknanya, kalau kita boleh istiqamah, kita sudah pegang rezeki besar. Sabat, tetap dalam keadaan kita beramal. Hati kita melekat dengan ibadat, solat kita jaga betul-betul di masjid suruh berjemaah, zikir tasbih. Itu rezeki sebenarnya. Bila hilang rezeki istiqamah, kita kehilangan banyak perkara. Sebab apa? Sebab dalam Islam ini, rupa-rupanya antara wasiat Nabi paling besar, kalau ikut kepada pandangan Nawawi, dia kata apa? Istiqamah. Sebab tu seorang sahabat cuba jumpa Nabi, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu padaku satu perkataan, aku nak beramal dengannya, tak tanya orang lain. Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Beriman kemudian istiqamah. Jadi saudara Khairul, yang kita nak ialah kita cuba ke arah itu insya-Allah. Istiqamah. Insya-Allah. Dalam apa yang ibadat saya sembahyang, bab sedekah, derma, zikir tasbih. Kita akan capai insya-Allah. Baik. Semalam saya sempatlah tonton Ustaz bagaimana suasana secara langsung di Arafah yang menyebabkan saya sendiri pun memang air mata. Betul, kita rasa ya Allah. Tengok tonton itu pun dah rasa tenang. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu iaitu wukuf di Arafah. Jadi Ustaz, mungkin ramai nak tahu, berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi berpesan mafhumnya, sesiapa yang tunaikan haji dan umrah tanpa merosakkannya dengan perbuatan dan perkataan kotor serta tidak berbuat maksiat, maka dia kembali pada keadaannya seperti baru lahir, iaitu bersih dari dosa. Kenapa dikatakan jemaah haji yang pernah berwukuf itu, yang pernah melontar dan lain-lain itu, yang mendapat haji yang mabrur itu bagaikan bayi yang baru lahir, Ustaz? Betul sekali. Sebab dalam hadis disebutkan oleh hadir baca tadi, betul, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin wadat ummah. Orang buat haji, dia jaga ibadat haji, tak bercakap lucah, dusta, bohong, tak berjidal, tak berbalah bertengkar, dalam keadaan penuh keimanan, keinsafan, dia datang ke negaranya balik dalam keadaan macam bayi baru lahir semula, bersih dosanya. Baik tuan-tuan, saya kira ini di antara keutamaan yang besar lah. Sebab tu saya sebut di awal-awal tadi bahawa kita ni pendosa. Betul. Kita ni pendosa.
Kita ini memang pendosa, memang dosa melekat dengan kita. Tak lepas daripada dosa. Tak lepas dosa. Kullu bani Adam khata'. Tiap anak Adam itu pendosa, kata Rasulullah. Baik. Jadi kalau kita balik kepada soal yang Subhadari tadi, sekarang ini kita kena fikir macam ni. Seolah-olah kita sekarang sedang cuba ataupun sedang berpeluang. Ini khas bagi orang berhaji lah ni. Ya? Kita sedang berpeluang besar untuk kita datang dalam keadaan betul-betul merintih kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, seorang manusia yang faham dia sebagai makhluk yang hina, kerdil, lemah, dhaif, dia akan bergantung kepada yang maha besar, maha perkasa. Siapa? Allahu Ahad, Allah Samad, tempat bergantung. Kata Imam Al-Ghazali, pasti pada masa itu dia akan mengharap betul-betul pengharapan yang tinggi. Dengan harapan apa? Allah jadikannya sebagai hamba yang ada nilai. Nilai apa? Nilai keimanan, keilmuan, knowledge ataupun keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau begitu kata Imam Ghazali, dengan itu kita tak akan pilih jalan lain melainkan jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu jalan kita apa dia? Jalan ke Arafah, jalan ke Mekah. Salah satu jalannya. Satu dalam hubungan Nabi sebut kepada kita apa? Raja'aka yaumin waladat ummah. Orang tu seolah balik semula dalam keadaan macam anak baru lahir. Itu satu benda besar. Tercapai ke tidak? Memang boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab kita sebutkan tadi, kalau kita di Arafah, kita ada bumikan dosa-dosa kita, bermakna kita bangun dengan jiwa yang baru. Kembali kepada fitrah yang asal. Masya Allah. Cuma isunya sekarang, macam mana kita pertahan? Itu isunya. Saya rasa isu paling besar nak pertahan macam mana? Kerana serangan nafsu tak pernah mati. Betul. Serangan syaitan tak pernah berhenti. Yang tu akan datang memanjang malam siang. Syaitan mana tidur? Betul. Kita tidur, syaitan tak tidur. Kita tidur, nafsu tak tidur. Lepas tu sedar-sedar daripada tidur saja, nampak pertama nak makan apa hari ni? Nafsu tu kan. Nafsu tak tidur rupanya. Kita bangun tidur, aku nak makan ke mana pagi ni? Bukan ke masjid mana? Jadi nafsu tak tidur rupanya. Jadi sebab itulah isu kita adalah nak kita pertama macam mana? Itulah saya rasa jawapan saya kepada soalan tadi. Satu saja jawapannya, mudah saja. Kita nak kena sentiasa istiqamah. Saya sebutlah balik istiqamah dan beramal. Itulah jalan kita insya-Allah. Dan dengan istiqamah dia akan buka ruang-ruang yang lebih besar kepada kita. Hati makin bersih, jiwa makin tenang, hidup makin bahagia. Baik. Ustaz, kita tak nak terlepas juga perbincangan kita ini mengenai kaum muslimah. Ya. Apakah nilai ibadah? Ini soalan daripada Saziatul Siddiq di Facebook katanya, apakah nilai ibadah haji bagi wanita, terutamanya ketika pengorbanan menutup aurat dengan sempurna setelah pulang dari menunaikan haji? Ini kerana tatkala menunaikan haji kebanyakannya menutup aurat penuh kesempurnaan. Bagaimana nak mengekalkan momentum dalam menutup aurat seperti di sana setelah pulang menunaikan haji? Kita takut sebab ada yang berpendapat, berpegangan, kalau tutup aurat susah dapat kerja. Macam mana tu Ustaz? Kita cakap macam tu. Ya, cakapan kita, Allah Tuhan pemberi rezeki. Ar-Razaq Al-Quwatul Matin. Dialah Tuhan beri rezeki dalam segala-galanya. Baik. Saya rasa dalam isu kata Syazatul tentang soal momentum bagi saya ini adalah merupakan di antara perkara yang utama dan paling penting dalam beragama kita. Fikirkanlah tuan-tuan, bila seorang hamba Allah datang ke Mekah dalam keadaan tutup aurat di padang Arafah, di masjid, 24 jam lah soalan macam itulah ya. Kita jangan jadi orang yang hipokrit dengan Allah Azza wa Jalla. Oh, semata-mata di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dalam Masjid Nabawi Al-Haram, tutup. Sebab apa? Musim haji. Dah balik ke negara, oh buka balik. Itu nama tindakan hipokrit. Hipokrasi nama dengan Allah Azza wa Jalla. Soalannya, Tuhan di Mekah berbeza dengan Tuhan di negara. Tuhan di Mekah, Tuhan yang lain, Tuhan di kampung-kampung itu, orang lain pula. Seolah-olah hanya Allah di Mekah. Itu tak nak. Seolah-olahnya. Itu seolah-olahnya. Fikir-fikirlah. Takkan Tuhan 2, 3, 4. Allah Tuhan Maha Esa, dialah berkuasa atas perkara dunia, Malaysia hak dia, dunia Arab Saudi pun hak dia. Baik, itu kefahaman yang kita kena bina. Yang keduanya adalah, saya rasa benda macam ni, kalau kita ada pasangan yang bawa kita ke Mekah, suami isteri, saya nak minta sangat-sangat, sang suami, anda adalah orang paling aula untuk mengekalkan akhlak sang isteri anda. Momentumnya anda kena jaga. Yang
Kalau yang di Mekah 40 hari dengan abang baru ni kita ke Mekah, abang tengok yang jaga aurat begitu rupa, tak pernah buka di depan khalayak di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram di Mekah, Arafah pun tutup. Abang nak tengok yang boleh kekalkan momentum ini. Abang seronok. Saya rasa ini kewajipan. Itu ketua keluarga yang sepatutnya. Itu keluarga sebenar. Saya tak nak, minta maaf sebut ini, sebab saya tak nak seorang suami bersikap tidak acuh dengan pakaian isteri. Sedangkan mereka dah ke Mekah bersama. Ini kalau sebut ini untuk pasangan suami isteri pergi bersama. Tak kira lah pasangan muda tua, tapi momentum pun ada. Kita seorang suami ada kekuatan yang abang ni nak tengok yang tegas dengan pakaian. Abang seronok semasa di Mekah boleh abang tengok nikmat kita hidup bersama di Mekah dengan suasana pakaian cantik. Abang nak macam tu. Jaga. Yang keduanya ialah kalau kita seorang suami yang ada amanah dengan Allah Azza wa Jalla, kita bukan sekadar memandu di Mekah saja. Pandulah isteri sampai ke liang lahat insya-Allah. Dengan momentum tadi, aurat ditutup, jaga. Ini saya rasa satu benda yang bukan kecil ni. Anda seorang suami, Anda adalah pemimpin rumah tangga, pemimpin kepada sang isteri yang Anda pimpin sebagai isteri itu. Jadi bagi saya ini amanah lah ni, nasihat lah ni, wallahu alam lah. Moga-moga ada kebaikannya. Wallahu alam. Baik Ustaz, mungkin kita nak tahu jugalah dari sudut pelantindakan, mungkin dari sudut apa yang kita patut buat selepas ini, selepas kita berilmu mengenai nilai-nilai haji ni. Cumanya sebentar saja lagi boleh Ustaz, ya. Jadi kita akan bagi laluan dulu kepada iklan. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Aidil Adha sebentar saja lagi. Pertubuhan Akademi Al-Bayan kini sedang giat dijalankan dan diusahakan seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya. Marilah sama-sama kita menyokong dan memberi infak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, khususnya dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak ada amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta, melainkan amalan yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Ayo kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Satu agama, pelbagai bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga Allah merahmati, meredai. Alhamdulillah, kita berada dalam 10 Zulhijjah, Hari Raya, hari kebesaran umat Islam. Semoga raya ini mendapat kerahmatan dan mendapat redanya insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan, kita sedang membangunkan sebuah projek ummah, iaitu ingin membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Kita telah berjumpa dengan jawatan kuasa, kita dah berjumpa dengan mufti, kita dah berjumpa dengan Majlis Agama Islam Melaka dan dapat surat kebenaran untuk kutip dana. Kita dapat surat sokongan daripada ahli Parlimen Alor Gajah Melaka, PEGO. Kita mendapat juga surat sokongan daripada Ketua Menteri Melaka. Alhamdulillah, kesemuanya ini kita ingin membina kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Dan seperti mana yang kita lihat, kita akan membina rumah Allah. Maka ganjaran orang yang membina rumah Allah, maka kata Nabi, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membina rumah Allah, Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Sekiranya rumah kita berada dah dalam syurga, jalan yang mana kita nak pergi untuk ke syurga akan dipermudahkan oleh Allah. Dan yang uniknya,
kompleks ini, masjid 3 budaya ataupun 3 pintu ini, yang pertama budaya Cina akan diterapkan di sebelah kanan, di sebelah kiri budaya India, di hadapan adalah Kesultanan Melayu Melaka, iaitu budaya Melayu. Mana budaya pun kita masuk, mana pintu pun yang kita masuk, kita mengagungkan kalimah la ilaha illallah, menyembah Allah yang Maha Esa. Ini adalah tugas dakwah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mendidik anak-anak mu'alaf supaya mereka faham tentang agama Islam. Sumbangan tuan-tuan yang tuan-tuan bagi, muslimin muslimat bagi, kita akan membina supaya mereka dapat menjadi da'i mu'alaf. Mereka akan belajar tentang Islam. Bayangkan setiap pekerjaan yang mereka lakukan, ibadah yang mereka usahakan, zikir, solat, puasa yang mereka ketahui, hasil sumbangan tuan-tuan yang mana tuan-tuan bagi ke Kompleks Tabung Pembangunan Akademi Al-Bayan, kita juga akan mendapat saham yang sama. Sebab adanya wujudnya kompleks, mereka mengetahui tentang ibadah dan boleh menjadi pendakwah untuk keluar berdakwah di jalan Allah. Itu yang kedua. Dan yang paling besar, ganjaran yang paling besar disediakan oleh Allah ketika mana kompleks ini siap, insya-Allah kita akan melahirkan para pendakwah yang daripada pelbagai bahasa dan budaya keluar berdakwah di jalan Allah. Bayangkan sekiranya dengan izin Allah ada orang yang masuk Islam hasil dakwah mereka, kita yang menyumbang, maka kita juga akan mendapat saham yang sama, saham mengislamkan orang lain. Kenapa? Kerana kita berinfak. Maka boleh berinfak ke nombor yang tertera, boleh telefon, boleh layari www.akademialbayan.com, ada QR code yang disediakan, boleh buat sedekah subuh. Kita boleh buat sedekah Jumaat. Hari ni hari Khamis, penutup pintu amalan, kata Nabi SAW, buku catatan kita mingguan setiap hari Khamis. Maka tutuplah dengan kita berinfak dan bersedekah ke Tabung Pembangunan Akademi Al-Bayan. Kami juga menyediakan pelbagai inisiatif untuk support, untuk membina kompleks dengan kita menyediakan e-book. E-book boleh download secara percuma dan sambil baca, sambil menyumbang. Itu yang pertama. Boleh membaca. Yang kedua, kita ada sambal teriak. Sambal teriak ni, sambal ikan bilis, dia ada 2 jenis. Satu pedas manja yang kurang pedas, satu volcano yang pedas. Tapi taklah sepedas yang mungkin kita rasa pedas, tapi kena beli kerana dia mesra pengguna. Kita boleh buka, kalau dah sekiranya tak habis, kita boleh zipkan balik. Mudah untuk travel, mudah untuk camping, kan? Ni kita nak camping, mudah untuk kita berikan hadiah kepada kawan-kawan. Dan setiap pembelian, maknanya kita sambil beli, di situ juga ada kita menyumbang ke kompleks untuk membina kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Bererti sambil membeli, sambil menyumbang. Ini adalah usaha kami. Semoga usaha ini mendapat kerahmatan dan diredai oleh Allah. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga Allah merahmati. Teruskan menyumbang ke Tabung Pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga ganjaran di sisi Allah akan berikan. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teruslah bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, mudah-mudahan hidup kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala segenap masa. Baiklah, masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari, dan kita masih lagi juga bincangkan tentang nilai ibadah haji bersama dengan yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Cumanya saya nak kongsikan sedikit ni satu info yang anda semua dan saya kena ingat. Syarat wajib haji apa? Da'i Hadari janganlah tanya, bagi tahu sudahlah. Baik, minta maaf saya tak tanya ya. Syarat wajib haji ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima istita'ah. Apa tu? Mampu. Itulah syarat wajib haji. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Roslan Muhammad. Baik Ustaz. Baik.
Satu perkara yang kita kena pandang juga bila kita bicarakan tentang haji ini, haji bukanlah satu ibadah yang hanya empunya diri dan Allah sahaja. Yeah. Tetapi ibadah haji ini selain daripada hablum minallah, ia juga membawa kepada hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Bagaimana Ustaz dan kenapa pentingnya hablum minan nas ketika haji ini? Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Itulah di antara kecantikan Islam sebagai adin, sebagai agama. Islam sentiasa mengatur kehidupan kita secara bermasyarakat, bersosial. Dengan Allah itu secara tegak. Itu kenyataannya. Solat kita, qiyam kita, tahajud kita, zikir kita pada Allah, kita minta ampun. Tapi dalam hubungan kemanusiaan, Islam tak pernah menafikan hak. Dalam ibadah haji ini, saya kira antara benda yang berikan kita rezeki ialah bagaimana kita dapat interaksi. Paling kurang kita nampak kalau orang tu pergi secara berkumpulan, travel dengan tabung haji contohnya. Betul. Sebilik itu. Dalam bilik, kalau masa saya buat haji tahun 2013 muassasah, dalam bilik saya ingat dalam 6 orang. 6 orang atau 6 orang. Kita tak kenal pun. Ini tiba-tiba daripada Selangor, yang daripada Kelantan, yang daripada Johor, ya. Dan orang tua kepada kita. Di situ baru kenal. Jadi kita bukan 10 hari, 40 hari. Jadi nampak suasana Islam mengatur kita macam tu. Apalagi pada Arafah, sebelah kita ada orang ASEAN, ada orang Arab, orang Jepun, orang Malaysia contohnya, orang Pakistan. Baik. Saya sebut ini bukan apa, sebab itulah agama. Demi untuk kelangsungan itu, Islam mengatur kita apa dia? Al-ukhuwah. Rasa hormat menghormati. Dan Nabi sebut hadis, Nabi kata apa? Orang mukmin macam sifatnya. La tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala taqata'u. Orang beriman, dia tak boleh hidup suasana benci dendam, kata mengata, caci mencaci, putus-putus rahim. Tak boleh. Domba tak boleh. Maka di situlah kita nampak ibadah haji mengajar kita. Artinya kita pada Allah kita jelas. Kita minta ampun macam-macam, rahmat kita minta. Maka tuan-tuan, kalau kita faham haji sebagai satu proses membina keimanan kepada Allah dan manusia, maka dia, akhirnya pun berlaku Azhari, dia akan hidup suasana bermasyarakat. Dia tak akan ada dah semangat nak kata ke orang. Balik ke negara nanti dia tak ada dah grup WhatsApp nak kata ke orang. Nak maki hamun orang, nak bercakap benda yang bukan-bukan. Secara tak kira lah, live tak live, tak ada dah. Hatta sekalipun tak tengok orang dalam keadaan, ini siapa ni? Aku, tak ada. Dengki tak ada. Ini proses. Arti hati dah mula kembali suci dan bersih. Sekalipun ada benda tak betul, apa dia akan buat? Allahu Akbar. Kenapa aku masih dendam kat orang ni? Kenapa aku masih benci orang ni? La haula wala quwwata illa billah. Ya kan sebut nama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya tuan-tuan, kita akan jelmakan hidup ini atas asas apa? Agama ini tak pernah misahkan hubungan kita manusia. Sifat agama macam tu. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita hidup ini yang paling mulia siapa? Bukan kaya anda, bukan miskin kita, bukan hebat anda, bukan. Kerana kita bertakwa. Jadi nampak tuan-tuan, kalau kita boleh hilangkan segala bentuk kejahatan tadi dengan dendam dengki, haji itu mabrur namanya. Tapi kalau balik dalam keadaan kita masih dengki dengan jiran sebelah rumah, dengan kawan sepejabat masih dendam dengki, dengan kawan sepekerjaan pun kita masih tak suka, ada perasaan tak seronok, itu mana kita ada hati yang masih belum bersih dan dosa belum tanam di Arafah lagi tu. Kita belum sampai tahap mabrur lagi. Jadi sebab itulah bagi saya tuan-tuan, jawapan yang mudah ialah hablumillah, terus kita jaga dipupuk dengan ibadat. Minan nas, hablumillah kita jaga melalui rasa kasih sayang, hormat menghormati, lakukanlah insya-Allah. Mudah-mudahan akhirnya bila kita mati, kita tak terbaik dengan dosa maksiat dengan manusia. Sebab satu di antara benda paling takut ialah dosa orang ni akan bawa sampai ke mati. Ini kita paling takut. Dosa dengan manusia sampai ke mati, tak selesai. Bahaya. Pada masa nanti kita jadi orang yang muflis. Yang muflis. Sampai dosa orang kita pikul, pahala baik kita pergi ke orang akan ambil. Baik. Ustaz, untuk memujuk hati kepada para penonton yang mungkin ada terdetik di hati, Allah tak pandang aku nampaknya, sebab tu Allah tak panggil aku ni. Ataupun aku ni dah daftar lama dah, tengok-tengok jiran sebelah yang Allah panggil. Nak memujuk hati bagi mereka yang memandang sedikit negatif kepada ketentuan Allah, Ustaz. Dalam nak memujuk hati, pertama sekali kita kena banyak sekali berdoa kepada Allah Azza, munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ni Maha Kaya. Bila Allah nak bagi sesuatu, kadang-kadang tak boleh by cash.
Allah lewatkan sikit. Ya. Tetapi kita kena faham bahawa Allah Maha Adil dengan kita. Pertama, banyakkan doa. Yang kedua, nak pujuk hati dengan cara mana? Kita istighfar. Banyak sebab apa? Sebab kita letak, mungkin aku ni banyak kesalahan lagi yang belum Allah ampunkan, sebab tu Allah lewatkan aku pergi ke Mekah. Maka dengan cara kita istighfar banyak-banyak, mudah-mudahan hati kita bersih, Allah permudahkan. Yang ketiganya adalah kita sentiasa merasakan bahawa Allah tidak pernah menyusah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam apa sudut sekalipun, Allah bagi ruang kepada kita untuk terus jadi hamba-Nya. Sekalipun kita tak ke Mekah lagi, apakah peluang beribadat tak ada? Masih ada. Masih ada. Sekalipun tak peluang bertaubat tak ada. Masih ada. Nak taubat di masjid ke, dalam masjid, luar masjid, silakan. Jadi sangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Betullah kita ada sifat husnuzan dengan Tuhan. Sangka baik itu adalah satu perjalanan yang baik bagi manusia. Jangan ada sangka bahawa Allah ni tidak adil. Jangan ada. Allah ini tak betul cara ni. Jangan ada. Yang ada ialah Allah tu Tuhan yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi aku dan apa yang sepatutnya bagi aku. Itu hakikat. Pujuk hati dengan terus belajar ilmu dan seumpamanya, insya-Allah. Baik, jangan memandang negatif Ustaz. Jangan pandang negatif kepada ketentuan Allah Subhanahu. Sebab kata Imam Al-Ghazali, su'uzan pada Allah ini ada satu dosa yang akan meragut segala bentuk nilai keimanan. Su'uzan dengan Tuhan. Allah ni tak adil lah. Jangan ada. Sebab Allah ni Maha Adil, lebih tahu tentang rahsia dalaman kita. Bukan apa Ustaz, sebab pengalaman saya juga Ustaz, masa jadi mutawif, ada juga yang sedikit lah, bukan nak kata dia salah, tidak, mungkin ada terdetik di hati jemaah ni. Oh, saya tak dapat Ustaz pergi dekat apa nama tu Masjid Nabawi tu nak solat di kawasan Raudhah. Ini masuk umrah ni. Katanya sebab apa, mungkin Allah tak pandang saya katanya. Baik Ustaz, pelan tindakan. Setelah dari awal tadi sehinggalah sekarang Ustaz ceritakan begitu hebat nilai haji ini, nilai ibadah haji yang sebenarnya kita kena kejar. Pelan tindakan kita selepas ini Ustaz, silakan. Saya rasa ada 3 perkara penting bagi kita yang dah buat haji dan telah sampai ke Mekah dan balik ke negara. 3 perkara penting. Yang pertama, cuba kita recall balik bagaimana kecantikan, keindahan kita masa di Mekah. Kesungguhan kita dalam bab ibadat, dalam bab mencari pahala, kita ingat balik. Aku masa di Mekah, Masya Allah, boleh bangun belum subuh, ke masjid awal waktu, dapat baca Quran dengan... Kita ingat balik, recall balik. Sebab dengan recall kita akan insaf. Insaf kita, kecantikan kita. Yang kedua ialah dengan kita cuba untuk terus istiqamah dalam kita beramal walaupun sekecil mana. Kan itulah merupakan jalan kita untuk mendapat kebaikan dalam hidup, pahala dan rezeki. Istiqamah dan beramal. Yang ketiga ialah kita kena sentiasa sebut pada Allah sifatnya keampunan. Kenapa? Kerana keampunan merupakan perkara yang memang menjadi pakaian harian kita. Betul. Sekali kita dah buat ke Mekah, dah ke Mekah 8 kali lah, kata 10 kali ke Mekah. Tapi memang kita manusia ada kekurangan. Maka jalan kita dengan minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Bukannya hanya ampun di padang Arafah dulu. Ampun pada Allah malam siang. Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim. Hamba Allah dia kena minta ampun malam siang pada Allah Azza wa Jalla. 3 perkara ini bagi saya untuk pelan tindakan, terutama bagi mereka yang telah buat haji, yang telah selesai. Pertama, kita ulang balik, dia kena sentiasa dalam keadaan apa tadi? Lupa dah. Yang pertama. Yang pertama. Saya tadi terlepas pula terlepas tadi. Kena cek balik, kena buka balik siarannya. Kita kena ingat sentiasa bahawa kita ni ingat balik apa kita buat di Mekah. Betul, apa kita buat. Kita ingat balik Pengalaman kadang kita pengalaman kita pulang hari macam mana indahnya. Kemudian kita kena istiqamah walaupun kecil. Kemudian banyak kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. 3 perkara ini kita teruskan insya-Allah dihadari. Pelan ini kalau kita boleh perjalankannya. InsyaAllah kita dapat kebaikan, keselamatan. Amin. Tepat seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Iaitu Allah meminta kepada kita orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Itu kemuncaknya. Baik Ustaz, mungkin doa ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz, silakan. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami, ya Allah, kesalahan kami, ya Allah, rezekikan kami dengan kebaikan, keselamatan, kerahmatan. Ya Allah, kabulkan segala apa yang umat Islam di Padang Arafah, di Muzdalifah, di Mina lakukan sekarang. Ya Allah, terima mereka hamba-Mu yang bertakwa, kembali mereka kepada keimanan, ketakwaan. Ya Allah,
Rezeki kami dengan kembali kemuliaan hidup ya Allah. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah. Terima kasih Ustaz Rasulullah Muhammad kerana sudi bersama dengan kami kongsikan betapa hebatnya nilai ibadah haji Ya, ini. insyaAllah. Dan saya sendiri secara peribadi apabila Ustaz ceritakan satu demi satu terasa tak sabar untuk menjadi InsyaAllah. Duyufur Rahman juga. Saya doakan Amin amin. sesegera insyaAllah. InsyaAllah ke amin Mekah. rabbal alamin. Dan Amin kita rabbil juga alamin. doakan kepada semua para penonton di luar sana Amin. Ustaz. Luar sana, insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, insyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz ya. Baiklah, jangan lupa esok para penonton sekalian anda akan bersama dengan Da'i Luqman yang mana akan ditemani oleh Ustaz Yaakob Yusra yang mana kita akan bincangkan juga berkaitan dengan istimewa Aidil Adha. Aidil Adha manifestasi pengorbanan. Itulah yang kita akan bincangkan esok. Baiklah, jangan lupa hari ini 10 Zulhijjah, esok 11, kemudian 12, 13 itu adalah hari-hari tasyrik. Disunatkan kepada kita untuk bertakbir. Besarkanlah Allah para penonton sekalian. Banggalah kita umat Islam bertuhankan Allah yang Esa. Saya Da'i Hadari, mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.